A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat sekarang sekali lagi milih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam vlog kita pada kali ini. Masa kita belajar ilmu agama, terutamanya dalam topik fiqh pada suatu ketika dahulu, mungkin kita pernah mendengar cerita bagaimana berlakunya perkembangan di dalam mazhab Syafi'i sehingga ada yang disebut sebagai mazhab Qadim dan mazhab Jadid, mazhab lama dan mazhab baru. Dan perubahan ini berlaku susulan daripada perpindahan Imam Syafi'i daripada lokasi asal beliau ke Mesir, di Kairah di Mesir. Dan itu satu bentuk contoh mudah yang boleh memberitahu kepada kita bagaimana apabila konteks persekitaran berubah, tingkah laku manusia berbeza daripada satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. Dia mempunyai pengaruh yang tertentu kepada bagaimana agama kita difahami dan diamalkan. Kita belajar dalam agama kita. Dalam agama kita ini ada benda yang murunah, ada benda yang fleksibel dan ada benda yang tetap. Yang tetap itu tetaplah, tetapi yang berbeza-beza, berubah-ubah itu adalah satu daripada komponen penting dalam agama kita yang menjadikan Islam ini sesuai dan boleh diamalkan walau di mana sahaja kita berada dan di dalam konteks mana sekalipun. Dan ini menjadi satu daripada peringatan kepada kita apabila melayari internet dan kita menonton perkongsian sahabat-sahabat kita di dalam vlog masing-masing, yang mana kita perlu mengetahui ataupun memahami serta menghormati latar belakang konteks di mana mereka berada dan cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Seorang Muslim yang berada di Subang Jaya lain pengalamannya jika dibandingkan dengan seorang Muslim yang berada di sebuah perkampungan yang berada di pedalaman negeri Kedah contohnya. Begitu juga yang di Semenanjung berbanding dengan mereka yang berada di Sabah dan juga di Sarawak. Apatah lagi sekiranya orang itu yang kita nampak dekat skrin itu berada di satu negara yang jauh dan mereka bukan merupakan Muslim majority ataupun tinggal di negara yang mempunyai pengamalan agama secara rasmi, kerana ada mazhab yang rasmi, ada jabatan agama, tetapi agama itu lebih kepada pegangan berasaskan kepada ilmu dan pemahaman masing-masing. Sedikit sebanyak mungkin ada masjid lokaliti yang tidak sesuai untuk kita nak gunakan istilah authority, bila dirujuk kepada prayer room ataupun masjid dalam erti kata yang macam tu. Dan sebab itulah orang-orang Malaysia contohnya, bila kita tengok kawan-kawan kita yang duduk dekat UK, yang duduk dekat Ireland macam saya dan sebelum ni dekat Finland, begitu juga dekat France dan juga di negara-negara yang lain, bila mereka memperkatakan tentang sesuatu, kita fokus kepada apa yang mereka kata dan jangan kita tahassus ataupun tajassus, menyelidik, meneliti belakang, tepi, kanan, kenapa macam ni, apa yang tak kena, tiba-tiba nampak kat belakang anak dia macam ni, suami dia macam ni, isteri dia macam ni, rumah dia macam ni, makanan dia macam ni. Lalu kita pun mulalah melontarkan soalan-soalan, halal ke, boleh makan ke, benda-benda yang macam tu. Dan itu bukan merupakan topik yang sedang dibincangkan di dalam video berkenaan. Ini adalah satu sikap yang bagi saya tidak manis dan tidak wajar untuk dilakukan di ruangan komen, dan dia menjadikan tempat itu sebagai satu tempat yang toksik. Jadi kita kena elakkan benda-benda yang macam ini. Di dalam Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita, bertakwalah kamu kepada Allah
sedaya mungkin, sebanyak mungkin yang kamu termampu. Ayat itu sangat penting sebagai orang kata pegangan kepada mereka yang berkelana dan berada di negara asing, termasuklah jika dia itu tinggal berseorangan menjadi satu-satunya Muslim di satu-satu tempat. Malah kita juga tidak boleh menyeragamkan mereka yang berada di luar negara, ya, mereka yang berada di Eropah, kerana pengalaman menjadi Muslim dan mengamalkan Islam di UK dan di Ireland contohnya tak sama dengan di Finland. Even dekat Finland sendiri pun, di Helsinki tak sama dengan di Oulu ataupun di Rovaniemi, ya, ataupun di pekan-pekan lain yang lebih kecil, yang menyebabkan kita struggle. Contohnya dari segi pemakanan, cara kita nak tentukan halal tak halal, ya, ada pelbagai garis panduan. Kita faham satu, kita tahu satu, jangan kita ingat itu sajalah satu bentuk pemahaman yang muktamad, maka yang lain daripada itu salah. Satu benda yang kita tak familiar, yang kita rasa asing, kita terus menganggapnya sebagai berlawanan, bertentangan dengan Islam. Kita tak tahu, ya, macam mana struggle orang tersebut. Malah mungkin orang itu pada memegang dan mengamalkan sesuatu yang kita anggap sebagai macam orang kata less Islamik, tetapi berkemungkinan orang itu di sisi Allah SWT lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT, kerana dia sedang mencuba yang terbaik, yang sedaya mungkin yang dapat dia lakukan. Jadi itulah mungkin sedikit peringatan. Dan saya sebagai seorang yang pernah belajar dalam bidang agama, di bidang syariah, saya tak boleh nak mengikis status ustaz daripada diri saya. Tapi saya tidak berhasrat untuk menjadi ustaz ataupun pakar dalam fiqh al-aqaliyat, ya, fiqh kelompok minoriti umat Islam di negara-negara lain. Tapi apa yang saya tahu, saya cuba gunakan untuk panduan diri saya sendiri dan juga mungkin orang-orang di sekeliling saya. Dan saya harap agar kawan-kawan, sahabat-sahabat yang bermastautin di luar negara terus mencari ilmu, menambah ilmu, dan sedikit sebanyaknya tidak mengikat diri dengan penafsiran dan bentuk pemahaman yang dominan di tanah air kita, kerana kita tidak lagi berada di tanah air. Kita berada di mana kita berada, dan cabaran-cabaran di tempat di mana kita berada itu ada keunikan dan ada kelainannya yang memerlukan kepada kita untuk mengambil kira aspek tersebut, terutamanya bila kita nak translate ataupun kita nak terjemahkan pemahaman tersebut dalam bentuk amalan di dalam generasi anak-anak kita, insya-Allah. So semoga kita lebih berempati dan menghormati masing-masing, dan juga membanyakkan komunikasi yang positif, menjauhi bahasa toksik dan sakit menyakiti di antara satu sama lain, apatah lagi di kalangan sesama orang-orang yang beriman, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi atas kesudian bersama dengan saya di dalam vlog pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.